Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sementara kita tunggu kawan-kawan lagi masuk, kita teruskan dulu dengan sambungan daripada minggu lepas. Saya rasa minggu lepas, minggu lepas. Apa ni, Syafika dengan Elisha. Dua-dua ada ke minggu lepas? Tak ada. Ada eh? Okey, ada senang sikit lah. Minggu lepas kita buat sampai 1.3, betul? 1.3. Saya ingat saya lah. 1.3. Tapi itu basic sebenarnya. Minggu ni yang dia punya core adalah baru kamu rasa. Kali ni baru kamu rasa yang kamu ambil MAT. Minggu lepas dia tak rasa sangat, dia sikit je. Minggu ni baru rasa dia. MAT dia baru rasa. Okey, kita tengok. Ini kita masuk 1.4. Buku teks lah, buku teks. Mula saya akan pakai buku teks. Awal-awal memang kena pakai buku teks dulu. Sebab apa? Supaya tak kamu nanti bila kau belajar kat sekolah, kalau ikut buku teks dia boleh synchronize elok. Okay? Bila dah biasa dekat MAT baru saya pakai buku lain. Okay? Jadi yang pertama 1.4 ni kita dalam gambar rajah anak panah di sebelah, dia ada bagi gambar. Satu. Warna ungu. Dua. Tiga. Okay. Ni tengah-tengah ni ada X. Tengok. 3X. Masuk. 2X tolak 7. Ini dia bagi ni. Fungsi F. Ini fungsi G. Okay. P, Q, R. Okay. Apa baru masuk? Siti Sarima. Okay. Teruslah. Follow aja Siti. Okay. Dalam gambar rajah anak panah di sebelah, fungsi F memetakan set P kepada set Q dan fungsi G memetakan set Q kepada set R. Tentukan fungsi F. Tentukan fungsi F. Ini sebenarnya simple je kalau dia tanya. Macam fungsi F sebenarnya. Tengok ini sistem dia. A, fungsi F kita nampak. Ni F. Yang sebelah kiri dia punya objek, sebelah kanan ni dia punya image. Jadi kita tulis dia adalah F, objeknya X sama dengan image-nya 3X. Ini kita panggil dia fungsi F. Cara tulis dia. Okay. Kalau dia minta apa lagi? Dia minta, yang kedua dia minta GF. B. GF maksudnya GF. Dia macam ni, cara baca dia. GF objek. GF objek dia. Jadi kita baca dia GF X. Cara dia. Sama dengan apa? GFX. Jawapan dia adalah 2X tolak 7. Macam ni cerita dia. Tapi dalam SPM biasanya kita tengok sebelum ni ramai pelajar kadang-kadang dia confuse pun ni. Dia jaga Cuma biasanya kau ingat bila kita fungsi gabungan antara dua fungsi, dia mesti kanan dulu baru kiri. Jangan ada pelajar silap dia baca apa? FGX salah. Dia buat cara dia susun pun dia panggil FGX salah. Cara baca dia sebenarnya adalah GFX. Dapat ni. Kena ingat yang ini selalu miss. Selalu kadang-kadang ramai pelajar yang tersilap kat sini. Okey. Soalan nombor 2. Boleh faham Ini simple je. Hanya kamu kena faham nak ambil kat mana je. Nak ambil kat mana. Okey. Kerana macam minggu lepas kita cerita objek dengan image. Yang dalam ni, ini kita panggil dia adalah objek. Semua ni adalah image. Nampak? Okey. Ni lihat. Okey. Terus Nombor 2. Masuk nombor 2. Satu dah. Simple. Nombor 2. Okey. Kalau kamu takut ke apa, kamu just buka mic, kamu cakap je tu. Kamu cakap. Dia tak ada masalah. Kita tak aman. Kita boleh buat macam dalam kelas, macam biasa. Cuma saya belum sediakan kat depan saya ni TV besar lah untuk nampak kamu semua belum bagi lah. Cikgu. Cikgu. Ya. Macam mana nak tahu, nak baca je punya gambar rajah tu? Gambar rajah mana? Yang ni? Yang ni cara kita baca fungsi kita ni lah. F, X. F, X sama dengan 3X. Itu jadi apa? F, X sama dengan 3X. Okay. Yang kedua, GF. Kita kata G, F, X. Kita cara baca. G, F, X sama dengan 2X tolak 7. Okay. GX tak ada sini. Kalau kamu cari GX tak ada.
Mana ada GX dan kita ada apa? G3X ada. G3X. Kalau macam ni kita boleh panggil, kalau nak baca kat sini kita boleh baca G3X. Sama dengan 2X tolak 7. Macam tu. Ni cara baca dia adalah fungsi apa? Kemudian siapa objek dia sama dengan siapa image. Gitu cara dia. Ni B. Ni so dia. Dia cara baca dia. Boleh nanti 2-3 kali kita jumpa insya-Allah. Tengok. A terus. Untuk setiap pasangan fungsi berikut, dapatkan ungkapan dalam bentuk tanda tengah fungsi bagi yang ni panjang, maksud saya sediakan ruang kosong banyak kalau mau print A, dia bagi kat situ F titik anak panah 3X dengan G titik 2X anak panah 3 tolak X. Okey, cara baca. Yang ini sebenarnya dia baca kata apa? Satu fungsi X, satu fungsi F memetakan X. Memetakan X kepada 3X macam tu. Itu cara baca dia. Tapi benda tu jarang kita baca. Dia panggil cara pemetaan. Sebab tu saya selalu bagi, jika kamu jumpa benda macam ni, langkah pertama tolong tukar. Jadikan bentuk biasa iaitu F kurungan. Maksudnya apa? Objeknya X sama dengan 3X. Yang ni senang. Kita panggil dia apa? Fx sama dengan 3x. Cukup. Yang ni kena buat titik 2 ni memetakan. Panjang cerita dia. Ni pun sama. Koma. Kita tukar jadi gx sama dengan 3 tolak x. Okay. Itu langkah pertama. Langkah pertama, ambil soalan dia, tukar je macam ni. Okay. Lepas tu soalan tu minta apa? Dia minta 4 perkara. Setiap satu tu 4 perkara. Panjang soalan ni sebenarnya. Tapi nampak pendek. Yang pertama, dia minta FG. Okey, boleh Aku maksud FG kat sini. FG, maksud dia kat sini, fungsi gubahan yang memasukkan G ke dalam F. Fungsi gubahan yang memasukkan G ke dalam F. Saya tulis kat sini, G masuk dalam F. Itu cerita dia. Macam mana nak masuk? Dia macam cerita, kamu nak masukkan gajah ke dalam peti ais. Nampak? Macam mana nak masukkan gajah ke dalam peti ais? Kamu kena buat apa mula-mula? Kena pergi kat peti ais, buka dulu pintu peti ais, baru ambil gajah, masukkan dalam peti ais. Kemudian tutup balik. Maka gajah dah ada dalam peti ais. Itu cerita dia. Sama macam ni. Macam mana nak masukkan G ke dalam F? Cara dia, kita pergi tengok dekat F ni. Nampak? Jadi kita kena buka F. Kat mana nak buka? Dekat X. Dia kata, F kata aku buka dekat X. Jadi kita buka. 3X tu buka. Bila kita nak buka, kita perhatikan siapa gajah kita. Gajah kita adalah G. Mana G? Ni. Jadi kita kena buka pintu sesuai dengan ruangan yang gajah nak masuk. Nampak? Masukkan saja 3 tolak X. Cerita dia sebenarnya panjang, cerita macam tu je. Tapi sebenarnya dalam kerja dia simple je. Dah dapat macam ni, kamu fahamlah cerita dia. Seterusnya apa? Expand, kembangkan. Dapatlah cerita dia. 3 darab 3, 9, tolak 3 darab X, 3X. Habis. Ini kita panggil dia fungsi FG. Boleh faham? Faham? 10 dulu. Satu lagi. Boleh yang pertama. Siapa tu? Okey, masuk. Merah pun masuk. Baru masuk. Okey. Tak apa, follow dulu. Kita ada banyak soalan ni. Pasal cerita benda yang sama. Okey. Nanti kalau takut kita patah balik. Cerita yang kedua dulu. Yang kedua dia nak GF. Tengok GF. Cuba follow. Apa cerita GF pula? Sama tak cerita dia? Sama. Maksudnya kat situ, GF. Apa maksud GF tadi? GF maksudnya F nak masuk ke dalam G. F nak masuk ke dalam G. Jadi cerita dia apa? Siapa yang kita kena buka? Pintu siapa kita kena buka? Kita kena buka pintu G. Mana pintu G? Pergi tengok dekat G. Mana pintu dia? X. Nampak? Jadi kita kena pergi dekat G. Salin G kita 3 tolak. Jumpa pintu, buka.
Okey, siapa yang masuk dalam pintu ni? F. Mana F-nya? Ni 3X. Masukkan. Nampak? Itu cara kita panggil dia. Buka, masuk. Maksudnya kanan masuk ke kiri. Itu namanya fungsi gubahan. Ini dah selesai lah. Tengok, bila selesai apa? Bracket tak boleh ada. Kita kena buka bracket. Bila kita buka bracket untuk soalan macam ni, 3 negatif masuk terus saja 3X. Itu kita panggil dia fungsi gubahan. Maksudnya kamu kena buka. Yang penting kat mana nak buka. Kita tengok kat mana nak buka. Siapa yang nak buka. Kat mana nak buka. Dah buka. Siapa pula yang masuk. Itu kena faham betul. Itu cerita dia. GM, FG. Okay. Kita teruskan sikit lagi. F2. 2 lepas 2, 3 kali buat boleh ni. F2. F kuasa 2. Kamu dah belajar masa tingkatan 3 dulu. Ataupun tingkatan 2. Saya ingat lah. Saya pun lama tak belajar form 3. Saya rasa ada kot F2 belajar dalam indeks. F2 maksudnya apa? F kuasa 2 maksud dia F darab dengan F. Betul? F kuasa 2 maksudnya F darab dengan F. Dari segi fungsi apa maksud dia? Maksud dia F nak masuk dalam F. Dia nak masuk dalam diri dia sendiri. Nampak? Tak kisahlah macam mana pun. Yang kita faham F masuk dalam F. Maksudnya F kena masuk. Jadi siapa yang nak kena buka? F kena buka. Dia yang masuk. Jadi sebelum tu kita check. Siapa kena buka? F. Mana F? Ni. Kat mana nak kena buka? X. Itu cerita dia. Kita buka. 3 buka. Siapa yang masuk? F masuk. F masuk. Siapa F? Dia juga masuk. Itu cerita dia. Fungsi sebenarnya dia macam penggantian, substitution. Kita akan dapat jawapan tu apa? 9X. Itu F2. Nak faham sikit ni? Sikit faham. Bagi faham sikit. Siapa buka, siapa masuk. Siapa buka, siapa masuk. Tu ya cerita dia. Yang ketiga. Yang ketiga dah. Yang keempat. G kuasa 2. Nampak? Cuba kamu try. Boleh buat dah agak-agak. Berdasarkan 1, 2, 3 contoh. Yang keempat, cuba buat. Saya bagi hint ni apa? G kuasa 2 adalah sama dengan G. Jadi hint dia, G buka, G masuk. Okay, cuba try. Cuba je, sangkut tak apa. Nanti kita bincang dengan risau. Kita belajar step by step, satu. Sebab tu saya tengok susunan buku teks kamu sangat cantik tahun ni. Yang baru ni sangat cantik buku teks. Cuma soalan dia agak mencabar. Saya dah go through. Semua tengok, dahsyat. Okay. Okay, boleh Akil? Kau masuk juga? Boleh. Ya, okey, cantik. Terus kita tengok dah dapat G2. G2 adalah saya bawa ni atas nampak dah. Ni atas. Tengok G2 cerita dia adalah G sama dengan G buka, G masuk. G buka dekat mana? Dekat X. Jadi 3 tolak buka. Siapa masuk? G juga masuk. 3 tolak X. Jadi kita akan dapat jawapan sini. 3 ni tolak 3 ni tambah X. Jadi kita akan dapat 3 tolak 3 habis. Yang tinggal X. Okey. Itu yang pertama. Ini yang senangnya. Mula-mula dia mana bagi yang senang je kita tengok soalan dia. Kamu tengok persamaan yang kedua dia. Dia dah naik level sikit. Apa level dia naikkan? Tengok. Okay. Settle. Saya padam ni. Soalan dia sama je cerita dia. Cuma beza dia level persamaan dia. Pastikan betul persamaan dia, level dia. Tengok. Apa beza dia? B. Dia bagi. Dia terus tukar kepada bentuk fungsi biasa. Jadi fx sama dengan 4 tambah 2x. Saya call lagi. Gx
sama dengan X kuasa 2. Nampak? Level dia dah naik kat mana? Kuasa 2 dah muncul. Kan? Kuasa 2 dah muncul. Tapi konsep masih konsep yang sama. Apa soalan dia kata? Dia nak FG. Apa maksud FG tadi? F buka, G masuk. G masuk dalam F. F kena buka. Buka kat mana? Buka dekat X. Kita buka. 4 tambah 2 buka. Siapa masuk? G masuk. X kuasa 2. Jawapan akan dapat 4 tambah 2 X kuasa 2. Simple. Okay? GF pula. GF maksudnya apa? G buka, F masuk. F masuk ke dalam G. Jadi nak kena buka siapa? G kena buka. Bila G dah kena buka, kuasa 2. Buka, letak, kuasa 2. Contoh cara dia. Masuk. Siapa masuk? 4 tambah 2X. Nampak? Okay. Kena buat apa ni? Expand. Kalau mampu, expand. Mampu expand tak kuasa 2? Kuasa 2 kita mampu expand. Tapi kalau kuasa 3, 4 tak payah expand lah. Kan? Tapi kalau tak expand boleh? Boleh. Tapi kadang-kadang dia jadi susah kita nak buat kemudian. Tak apa. Kalau mampu expand, boleh expand. Okay? Kalau tak mampu expand, tak payah expand. Sebab soalan minta GF. Dia minta GF. Untuk expand tu maksudnya kita permudahkan. Macam ni mampu kita buat lah. Contoh 4 kuasa 2, 16. Tambah yang tengah, shortcut dia adalah kamu lompat 2 ni, lompat atas kepala 2, lompat atas kepala 4. Maksudnya apa? Darab semua. 2 kali 2, 4, 4 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. X campur dengan square balik, 4X kuasa 2. Ni kena cekap. Expand ni kena cekap sikit. Kena laju. Dia kamu laju, kamu senang sikit buat soalan ni. Okay? Yang ketiga, F kuasa 2. G kuasa 2. Yang ni kamu try dulu kejap. Nanti kita bercampur. Cuba. Biasakan tengok. Biasakan. Expand, biasakan. Fahamkan cerita F kuasa 2 apa? Siapa buka, siapa masuk. Fahamkan tu je. Dia algebra, kebanyakannya menggunakan algebra, basic algebra. Boleh buat Umairah? Boleh buat Umairah? Oh, okey. Cuba sebab yang baru Umairah baru. Saya tu Umairah baru minggu ni, minggu lepas dia masuk lagi kan. Boleh dapat? Okay.
Okey, boleh kita bincang ya. Tengok dapat tak? F2. F2 sama dengan FF. Okey, maksudnya F kita 4 campur 2 buka. F juga masuk 4 campur 2X. Okey, kita akan dapatkan tadi 4 tambah kembangkan 8 campur dengan 4X. Jawapan biasanya kalau jawapan macam ni cantiknya kita tulis kalau kita susun semula unknown di depan. Jika unknown tersebut positif. Kalau negatif kat belakang. Contoh macam ni positif. Elok kita letak kat depan. Jawapan kita 4X tambah 12. Terbalik tak apa, tak salah. Cuma yang ini saya beritahu kalau boleh. Kalau pasal, oh ni cantik macam ni lah. Macam tu. G kuasa 2. GG. GG. GG apa? Mana G kita? X kuasa 2. Maksudnya kita buka X kuasa 2. Buka. Masuk dalam dia pun X kuasa 2. Ini senang. Nampak je susah je. Misalnya X kuasa 2 jumpa dengan kuasa 2. Dia akan jadi X kuasa 4. Boleh? Okay? Kalau dah faham ni, kita lajukan. Habiskan lagi 2. Saya akan tunjuk. Kita tengok C Fx sama dengan X campur 4. Kemudian Gx sama dengan 6/X. Dia ada syarat kat tepi ni. Syarat ni dia wajib tulis sebab apa? Dalam matematik sebenarnya dia tak boleh berlaku 6/0. Kalau 6/0 kita akan dapat math error. Dalam matematik kita panggil dia tidak tertakrif. In English, undefined. Undefined. Maksudnya benda tu tak wujud. Sebab tu dia kata, benda ni ada tapi tak boleh kosong. Tapi masa kita buat pengiraan nanti, benda ni tak ada letak. Dia akan ganggu. Jadi contoh, A kita tengok dia nak tadi FG. G maksudnya apa? Kita buat G masuk dalam F. Kita buka F dekat X. Buka, campur 4. Yang masuk siapa? Ni saja. Tak payah masuk syarat dia ni. Koma, sebab dia ada koma. Tak payah syarat. Okay? Kemudian tengok bracket. Buka bracket. Bila kamu buka bracket, kamu boleh buka terus contoh macam ni. Boleh. Okay? Ini pun dah betul. Sebenarnya dah cukup dah. Tapi ada pelajar dia tengok jawapan kat belakang. Dia tengok kamu buat latihan. Tengok jawapan belakang. Cikgu tak sama lah jawapan. Dia pun rasa salah. Bukan salah. Mungkin jawapan kat belakang dia samakan pembawa. Benda dia yang betul tadi. Dia sama bawah. Dia buat apa? Dia darab sini dengan X/X. Jadi kamu akan dapat jawapan 6 campur 4X/X. Nampak? Jadi benda ni pada balik. Ni dengan ni adalah benda yang sama sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang pelajar buat latihan tengah seronok ni dah faham. Buat dia tiba tengok jawapan belakang lama salah. Bukan salah. Tengok betul-betul. Benda yang sama sebenarnya. Cuma cara dia nyatakan jawapan berbeza macam cara kita nyatakan jawapan. Okay? B pula. B tadi dia minta apa ni? GF. B pula. Mana dia? A, B macam ni. Pandai-pandai aku tak. B pula. Okay. GF. GF maksudnya sama juga. F masuk dalam G. Kita buka G. Buka G kat mana? Kat bawah. Jadi 6. Buka, masuk terus, F masuk, X tambah 4. Sampai kat sini, kamu tak belajar syarat lagi, tak payah letak pun tak apa. Cukup macam ni. Cuma perlu tak bracket? Tak perlu pun bracket ni. Sebab tak ada orang dah siap. Tentu je Okay? Cikgu. Ya. Kiranya kita nak cari X lah kan? Kita nak cari semua kena ganti dalam X. Ni semua ganti dalam X saja. Dan dia akan dapat X balik. Kamu ganti dalam X, last kamu akan dapat X balik. Dia suruh buat ungkapan. Macam kita buat apa ni? Buat persamaan saja. Kita tak perlu buat sampai dapat nilai X berapa-berapa, tak payah. Cukup dekat ni. Jadi cari kat tempat X tu. Kat tempat X tu kita buka, kita masuk kawan dia, selesaikan. Biasanya dia akan dapat X jugalah. Dapat balik X ni. Benda ni X ni sentiasa wujud. Okay? Try.
Kat mana tadi? Oh, F2. F2 untuk soalan ni. Yang ni saya tunjuk, dia kadang-kadang ramai pelajar dia sangkut yang macam F2 ni senang lagi. F2 ni okey lagi. Sebab kita masukkan apa F2? Kita masuk F sama juga dengan X. Kita buka. Campur 4. Kita buka. Kita masuk balik siapa? X campur 4. Lepas tu kita buka bracket. X 4 campur 4, 8. Sudah. Okey. Yang last kali. G kuasa 2. GG. Okey. Bila kamu buat GG. Okay, bila kita buat GG, dia akan berlaku pecahan dalam pecahan. Ni hati-hati tengok. Bila kita buat G, masa kita buka G, 6 per buka. Nampak? Bila kita masuk sini, kita masuk pecahan lagi sekali. 6 per X. Macam mana kita nak settle ni? Ini sebenarnya kita gunakan konsep sekolah rendah dulu. Iaitu pecahan bahagi dengan pecahan. Nampak? Tapi bila kamu ambil MX, kamu kena faham dengan pantas macam nak selesaikan dia. Cara dia senangnya, kalau berlaku cerita macam ni, yang pertama, kita tulis dia bukan tulis macam ni. Contoh macam tadi, saya tulis balik. Tengok. Okay, saya tulis apa? 6 per. Okay. Bila kita masuk pecahan bawah dia, kita akan masuk 6 per X. Dia akan naik turun. Dia akan naik turun. Jadi jawapan kita akan dapat X. Konsep apa kita pakai? Sebenarnya kita pakai konsep macam ni. 6 per tu adalah bahagi. Bahagi apa? 6 per X. Kamu dah belajar sekolah rendah lagi dah belajar start. Dia kata kalau bahagi dengan pecahan, kita kena tukar dia jadi darab. Itu cerita dia. Maka matilah cerita dia. Ini cerita panjang dia. Dapatlah X juga. Cerita panjang dia. Tapi cerita pendek dia, kamu nampak 6 per. Ada pecahan lagi, dia semula-mula masuk bawah, yang kedua naik atas. Okey? Boleh? Ya, saya rasa saya punya earphone ni habis bateri. Dah agak dah. Kamu boleh dengar saya lagi ya? Boleh dengar? Boleh. Oh, jadi ada menyala. Test. Sana. Hello? Test. Testing. Dengar tak saya cakap? Dengar. Oh, saya rasa. Power off. Dah agak dah. Kan? Bateri habis. Saya pakai Vesta. Okey, test boleh? Sama? Okey. Jadi kat sini boleh faham macam mana kita boleh dapat X kat sini. Kita teruskan. Satu lagi equation kita. Satu lagi. Mesti ada time saya sembang ni, ada kawan mestilah. Dia tengok lagi dah buat try cantik. Try terus buat. Sebab dalam exam macam-macam equation dia bagi. Yang ni kamu tengok apa equation dia. Equation dia makin mencabar lagi ni. Dia bagi Fx sama dengan X tolak 5 dan dia bagi Gx sama dengan 1 per X tolak 1. Nampak? Yang ni yang kacau ni lagi ni. Nampak? Okay? Apa senang? Yang mula-mula senang, FG senang lagi. Kan? Apa kita buat? Kita buka dekat X tu. Tolak 5. Siapa masuk? G masuk. G masuk dalam F. G masuk. 1 per X tolak 1. Okey, macam mana kita nak selesai ni? Cara dia kalau nak selesai senang aja. Apa kamu buat? First, samakan saja ke bawah dia dulu. Ni. Kemudian yang ini dia pas ke sebelah. Pas ke sebelah maksudnya apa? Kita darab sebelah dia. Darab sebelah dia. Yang tinggal apa? 1 negatif 5 darab X. Negatif 5X.
Negatif 5 darab negatif 1. Campur 5. Dapat jawapan 1 campur 5, 6 tolak 5x per x tolak 1. Itu cerita dia. Boleh? Ini algebra yang dahsyat juga ni. Tengok betul-betul. Boleh tangkap? Tak faham Cikgu. Okay. Kita tengok GF lah. GF. Mana GF ni? GF ni senang sikit lah. Dia kalau dia tengok yang masuk. Kalau yang masuk tu pecahan, susah sikit lah biasanya. Contoh macam GF ni yang masuknya F biasa. GF. GF maksudnya F masuk dalam G. Kita akan buka G kat sini. Jadi kita akan dapat 1 per buka tolak 1. Yang masuk adalah F. Ini senang sikit. Dia dapat terus. Jadi kita akan dapat jawapan dia 1 per X tolak 5 tolak 1. Tolak 6. Habis. Kita settle GF. Okay. F kuasa 2. Masih boleh buat. F kuasa 2. Senang lagi. Sebab apa? F kita X tolak 5. Buka tolak 5. Masuk pun X tolak 5. Kita akan dapat X tolak 5 tolak 5 tolak 10. Senang lagi. G2 yang ni yang jam. Kadang-kadang tengok. G. Apa tu G ni? 1 per X tolak 1. 1 per buka tolak 1. Yang masuk pun 1 per X tolak 1. Sampai macam ni. Alamak, mana ni? Ini jam. Tadi saya cerita tadi, kalau nak letak pecahan, bawah pecahan, kita kena letak yang ni akan naik ke atas. Yang ni dia tak boleh naik ke atas. Sebab apa? Ada pemegang dia. Kalau bukan tak boleh naik lagi, tak boleh naik lagi apa dia? Dia tak boleh naik lagi. Dia ada. Dia boleh naik kalau seorang-seorang boleh naik. Macam ni tak boleh naik. Dia sangkut. Ni macam mana nak buat? Simple aja. Kita nak hapuskan yang ini. Dengan cara yang pertama, kamu boleh hapuskan dengan cara dia darab sini kita jadi. Macam konsep apa? Macam ni. Darab situ. Bila kamu darab situ, satu atas dia tengok letter A. Aku pun ada kat sini. Jangan lupakan aku. Baik. Aku ambil juga. Ini macam simple. Maksudnya, dia dapat, dia pun dapat. Itu konsep dia. Tengok. Saya cerita. Jadi yang tinggal apa? Yang atasnya akan jadi X tolak 1. Per 1. Okay. Sekarang kita dah pas sini. Kita pas ke sini maksudnya yang ini dah tak ada. Hilang. Tiba-tiba dia hilang. Tak tahu gimana. Kemudian yang ini kita tolak dengan 1 darab X. Negatif 1 darab X, negatif X. Negatif 1 darab dengan negatif 1 dapat positif 1. Jawapan akhir dia akan dapat X tolak 1 per 2 tolak X. Ini sebenarnya cara shortcut. Okay, tengok dulu. Nanti saya beritahu. Macam mana dia jadi ni? Ni jadi ni je. Terus. Ada cara dia. Sebenarnya daripada mana datang dia. Yang ini yang patut pelajar MAT buat macam ni je. Pelajar MAT dia patut buat macam ni je. Dia konak pergi. Tapi kamu kena faham tak? Mana datang? Macam mana jadi yang tu? Yang tu buku kat hati kamu ni. Mana? Ini saya tunjuk semula. Kita dia 1 per bracket 1 per X tolak 1 tolak 1. Sebenarnya dia 2 step yang saya skip jadikan 1 step. Yang pertama, step pertama kita samakan dulu pembawah. Bila kita sama bawah maksudnya kita kena darab dengan X tolak 1 per X tolak 1. Itu konsep dalam asas matematik. Apa jadi? Dia akan jadi 1 per yang ini bawah dia dah sama. Yang ini akan jadi apa? 1 tolak X campur 1.
Ini konsep dia. Sebenarnya yang berlaku. Okey? Kemudian begitu buat. Satu bahagi dengan pecahan ni. Siapa pecahan dia? 2 tolak X ni per X tolak 1. Apa? Kemudian apa? Bahagi kena tukar kepada darab. Bila bahagi tukar kepada darab, dia akan jadi 1 darab balik X tolak 1 per 2 tolak X. Dapatlah jawapan akhir kita. X tolak 1 per 2 tolak X. Nampak? Kan? Tapi kan belajar admin, pergi buat ni, tum. Nak tunjuk kata, wow, admin jalan kerja banyak. Kita kena cekap, simplify. Jadi jalan kerja ni jadi macam ni ya. Point. Dah settle. Boleh? Itu cara kita panggil macam mana nak selesaikan pecahan dalam pecahan. Nested fraction. Okay? Jangan ngomong. Boleh faham ke ni? Cerita panjang ni nanti ni. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada pelajar cakap, susah ni dalam kerja admin. Dia tengok dalam kerja sebenar. Kan? Tengok kat skema jawapan. Ting dalam kerja sebenar. Kan? Tapi markah dia 3. Kalau markah 3, kamu faham GG, masuk siapa, dapatkan akhirannya, cukup 3 markah. Kan? Bukan kena buat macam ni, misalkan 3 markah. Kan? Panjang sangat cerita dia. Ikut kesesuaian dia. Kan? Jom kita tengok soalan nombor 3. Okey. 1.4 nombor 3. Baru masuk nombor 3. Oh, yang panjang cerita dia sekian. Dua fungsi F dan G ditarikkan oleh, ingat tadi saya baru bagi tahu. Bila kamu nampak fungsi, kamu tukar terus siap-siap kepada bentuk biasa. Fx sama dengan 3x tambah 4. Itu kalau siap senang faham. Gx sama dengan X kuasa 2 tambah 6. Senang nampak. Kemudian dia kata apa? Cari ungkapan bagi FG dan GF. FG dan GF. Stop kat tu. Faham tak ayat dia? Cari ungkapan bagi FG dan GF. Okey, pergi cari dulu. Apa FG? FG. Maksudnya apa? G masuk dalam F. Jadi F kena buka. Dekat mana nak kena buka? Dekat X. 3 buka campur 4. Okey, masukkan. Siapa masukkan? G masuk, Zo masuk. Dia akan jadi X kuasa 2 campur 6. Dapat jawapan expand 3x kuasa 2 campur 18 campur 4. Dapat akhir akan dapat 3x kuasa 2 campur 22. Selesai FG. Okey. Sekarang siapa pula kata? GF. GF tak? Macam mana cerita? GF pula. GF maksudnya apa? F masuk dalam G. Siapa nak kena buka? G pula buka. G buka. Buka. Ada kuasa 2 tambah 6. Siapa masuk? 3x tambah 4 masuk. Kan? Okey, sekarang buat apa? Kembangkan. Expand. Kalau mampu. Kita mampu lah ni kan. 3 kuasa 2. 9x kuasa 2. Campur. Darab semua. 2 kali 4, 8. 8 kali 3, 24. X tambah kuasa 2. 16 campur 6. Dapatlah jawapan 9x kuasa 2 campur 24x 16 campur 6 22. Selesai yang kedua GF. Okey, apa soalan dia seterusnya? Sebab tu kamu kena baca betul-betul lah arahan dekat soalan MAT ni. Kalau baca laju ni kemudian cari nilai X, kamu pun macam mana cari nilai X? Macam tu. Yang pertama dia kata cari nilai-nilai X apabila F sama dengan G. Jadi A kita senang. F sama dengan
G. Baru kita ganti. Siapa F? 3X campur 4. Siapa G? X kuasa 2 campur 6. Bila kamu nampak ada kuasa 2, kamu kena ingat semula yang kita belajar dalam form 3 dulu. Apa saja ada kuasa 2, namanya adalah apa? Kuadratik. So, Melayu dia kuadratik. Bahasa Inggeris dia tukar ni Q, tukar ni C. Kuadratik. Okay. Bila kuadratik, apa syarat dia? Kita kena jadikan dia equal to 0. Nak selesaikan kuadratik, mesti jadikan dia sama dengan kosong. Susun bagi cantik. Okey, belah mana kosong? Suka hati. Cuma saya tengok ketua di mana. Contoh kuat X kuasa 2 ketua. Ketua duduk belah kanan. Jadi kita akan stay dengan ketua dia. Sini kosong lah. Jadi ni pindah. Pindah, tolak 3X campur 6 tolak 4. Dapat kalkulator X kuasa 2 tolak 3X campur 2. Ambil kalkulator. Kita guna mod. EQN kita tu. Bila nombor 1. Kemudian tekan anak panah ataupun tekan mod ni sekali sampai dia keluar degree. Bila nombor 2 sampai dia keluar A siapa. Jadi A kita adalah yang di depan. Ini A. X kuasa 2 punya adalah A. Jadi sini A sama dengan 1. B sama dengan negatif 3. C sama dengan 2. Okey, ambil kalkulator. Cuba. Ada kalkulator? Kalkulator kamu yang baru, yang canggih ke macam mana? F sama macam saya je. Simple ni. Ini simple je. Kalkulator macam ni je. Kalau macam ni, kamu tekan je mod 3 kali. Mod. EQN. Pilih nombor 1. Kemudian, unknown tak mau. Kita tekan anak panah. Boom. Dia tukar degree. Pilih degree nombor 2. Sekarang dia keluar A. Nampak? Berapa A kita? 1. 1 tekan sama dengan, dia tanya B. Negatif 3. Tekan sama dengan, dia keluar C. Masukkan 2. Tekan sama dengan, dia bagi jawapan. X1 kita 2. X2 kita 1. Yang kita akan dapat jawapan. Dapat semua. Dapat jawapan X1 sama dengan 2 dan X2 kita sama dengan 1. Itu jawapan akhir kita. So, soalan tanya apa? Nilai X. Boleh faham? Ini panjang ni. Dia panggil yang form 3 punya. Dia ingatkan kuadratik balik. Ada yang dah lupa. Macam mana? Boleh faham tak faham? Tengok dulu. F sama dengan G. Boleh? Okey ke? Boleh saya teruskan ni? Termasuk yang apa? B? Boleh? Boleh. Boleh? Okey. Pada madam dia. Saya kena padam ni. Banyak benda. Kita padam. Ni. No. Dia alamak. Aduh, padam ni. Okey. Soalan B dia kata FG sama dengan GF lah. Kan B dia bagi FG sama dengan GF. Kita dah ada FG. Ni FG, ni GF. Samakan saja. 3X kuasa 2 campur 22 sama dengan 9X kuasa 2 campur 24X campur 22.
Okey, jadi saya siapa ketua dia? Saya nampak 9 lagi besar daripada 3. Jadi saya akan ambil ketua dia 9, jadi sebelah kiri akan jadi kosong. 9x kuasa 2 tolak 3x kuasa 2 campur 24x campur 22 tolak 22. Yang tinggal kosong 6x kuasa 2 campur 24x. Kamu tekan kat center, kamu akan dapat 2 jawapan X. Berapakah 2 jawapan X tersebut? Cuba try. Ini lagi senang sebenarnya. Okey, dapat X akan dapat kosong dan satu lagi X akan dapat negatif 4. Sama. Tekan kata kosong dengan negatif 4. Cantik. Kalau dapat cantik. Dia terus masuk nombor 4. Right. Okey, jom. Nombor 4, dia beritahu kat situ, diberi bahawa Fx sama dengan Ax campur B. Kemudian dia bagi kat situ pula, sini, F kuasa 2x sama dengan 4x tolak 9. Ini sebenarnya soalan ni kategori dia advance. Kamu first time belajar MS dah bagi macam ni. Buat macam mana betul ada. Tapi kita kena tahu macam mana nak buat. Okay. Bila kita tengok soalan macam ni, secara logiknya dalam matematik, kalau kita nak cari nilai A dengan B, satu cara yang paling mudah adalah kita panggil teknik perbandingan. Teknik comparison. Bila kita nak buat teknik comparison, maksudnya saya akan bagi sepadan di sini. Sepadan sebelah kiri, sebelah kanan. Nampak? Bila kita buat sebelah kiri dan sebelah kanan jadi benda yang sama, baru kita boleh compare. Contoh tengok soalan ni. Ini F2, sini F1. Nampak? Jadi kita kena buat apa? Kita kena samakan dia. Boleh ke F2 jadi F1? Tak boleh. F2 dia susah nak jadi F1. Yang boleh jadi apa? F1 nak jadi F2. Boleh. Itu kita panggil dia teknik untuk comparison. Kita kesamakan dulu. Teknik compare sebagai teknik untuk perbandingan. Perbandingan teknik ni banyak dipakai dalam ML. Maksudnya step pertama kamu kena samakan dulu. Lepas samakan, nombor 2 baru boleh bandingkan. Okey, samakan, kemudian baru boleh bandingkan. Okey, bandingkan kena ikut dia punya rumah dia. Okey, itu dia tengok. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya macam ni cerita dia, okey. Yang ini F1, ini F2. F1 boleh jadi F2. Kita akan buat F2 kat sini. F. Maksudnya F masuk dalam F. Siapa F kita? Ni. Jadi saya akan buat A buka campur B. Siapa yang masuk? Dia juga masuk. A X campur B. Kemudian matematik biasa. Expand lah. Expand. Kita akan dapat apa? A darab A.
A kuasa 2 X. A darab B. A, B. Campur B. Okey. Setakat ni boleh? Perhatikan, setakat ni dulu tengok. Boleh faham ke tak? Macam mana? Okey. Warna merah ni boleh nampak. Boleh faham setakat ni? Boleh saya teruskan? Tengok. Boleh. Okey. Boleh? Okey. Bila saya teruskan, sekarang ni sini dah F square. Nampak? Sini dah F square. Sini pun F square. Maksudnya kita dah samakan. Sekarang kita nak bandingkan. Macam nak bandingkan? Bandingkan ni simple je. Yang pertama, kamu kena bandingkan siapa yang ada X kat sini dengan yang ada X dekat sini. Nampak? Dua-dua tu orang yang sama. Rumah ni sama, iaitu rumah apa? Rumah X. Kadang-kadang saya panggil dia bapak dia sama. Ni A kuasa 2 bin X. 4 bin X. Sama. Maksudnya rumah dia sama. Jadi kita boleh compare. Bila compare maksudnya, jawapan kita dapat, maka A kuasa 2 adalah boleh dikatakan sama dengan siapa? 4. Jawapan dia dapat. Okey. Bila kita dapat macam tu, tengok. Macam mana dapat A? Kuasa 2 pergi sebelah. Yang satu lagi yang selalu pelajar silap. Kamu kena hati-hati kan? Bila kuasa 2 pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2, 4. Kalau kamu tekan kalkulator hanya bagi jawapan 2. Tapi kamu kena tahu, punca kuasa sebenarnya bukan 2 sahaja. Square root of 4, answer dia sebenarnya adalah plus minus 2. Dia dapat 2 jawapan. Hati-hati ya. Di sini. Jadi kita ada 2 jawapan. Satu A sama dengan 2. Satu lagi A sama dengan negatif 2. Okey. Sebab tu kamu tengok soalan dia pun bagi hint kat situ. Dia kata apa? Cari nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai? Jawapan kau biasanya akan dapat lebih daripada 1 jawapan. Baik kat sini. Siapa seorang lagi kita compare? Kita compare yang tak ada X dengan yang tak ada X. Jadi kita dah keluarkan kat sini A, B campur B sama dengan negatif 9. Okey. Jadi nak dapatkan B, kita ada 2 A. A kita yang pertama, kalau A saya sama dengan 2. Kita ganti. Jadi saya akan dapat kat sini 2B campur B sama dengan negatif 9. 3B dapat negatif 9. Jadi B dapat negatif 9 bahagi 3 dapat negatif 3. Satu jawapan. Satu lagi. Kalau A sama dengan negatif 2, maka cara dia. Kita akan dapat negatif 2B campur B sama dengan negatif 9. Negatif 2B campur B akan dapat negatif B sama dengan negatif 9. Negatif dengan negatif mati, yang tinggal B sama dengan 9. Itu jawapan kita. Ini A dia, itu B. Ini A, B. Cara kita buat. Kita guna konsep apa? Teknik perbandingan. Boleh faham perbandingan? Ini bukan sedang ni. Ini band. Dia dah masuk bahagian advance. Biasanya bahagian advance inilah yang masuk SM. Jadi mula-mula mungkinlah dalam mungkin SM kamu kali pertama dia akan bagi basic-basic sikit kan. Tapi dalam SPM jarang. Dia akan masuk bahagian-bahagian intermediate dengan advance akan masuk SM. Okey? Lepas tu kamu tengok ada orang cerita, MX susah. Maksudnya kalau dia tahu, dia susah pun. Tahu dah kita buat semua. Dia gunakan nombor-nombor biasa je. Cuma kena tahu apa nak kena buat. Itu MX. Nombor 5. Nombor 5 kat sini. Jika fx sama dengan 3x tambah k dan gx sama dengan
2H tolak 3X. Soalan dia, FG sama dengan GF. FG sama dengan GF. Cari hubungan antara H dengan K. Cari hubungan pula. Hubungan ni senang aja cerita dia. Kalau dia minta hubungan, maksudnya kita boleh dapatkan sama ada H sama dengan something ada K belah sini. Ataupun K sama dengan something ada H belah sini. Sebab dia tak bagi tahu ungkapkan. Dia bagi tahu hubungkan. Ada yang putus ke? Dia macam ni cerita dia. Itu nama hubungan. Hubungan maksudnya tidak ada sama dengan. Sama dengan maksudnya ada hubungan. Okey? Ini macam mana nak buat? Kita kena tengok apa yang kita belajar tadi. Kita belajar apa? Boleh tak kita buat FG? Boleh buat FG. Boleh tak buat GH? Boleh buat GH. Kita cari dulu siapa FG, siapa GH. Jadi FG awak ni. Merah yang tinggal FG. FG maksudnya G masuk dalam F. G masuk dalam F, siapa nak kena buka? F buka. Kat mana? Kat X. Ada tadi. 3 buka tambah K. Dah habis ni. Ada. Dia clear. G masuk. 2H tolak 3X. Expand. Kita akan dapat apa? Ni 6H. Ni tolak 9X tambah K. Itu FG. Okay, siapa seorang lagi? GH. Buat. GH pula. Saya salah baca ke? GF. Apa tu? Mana nak cari H? Sampai besok tak jumpa. GF. Sorry. GF. F masuk dalam G. Jadi G buka 2H tolak dengan 3 buka. Siapa masuk? F masuk. 3X tambah K. Kerja kita apa? Kembangkan. Expand. Siapa kita nak kembangkan? Ni masuk. Hati-hati. Kalau macam ni masuk, yang masuknya adalah negatif 3. Jangan silap masuk lagi kan. Kacau kita je. Okay. 2H. Negatif 3 darab 3. Negatif 9X. Negatif 3 darab dengan K. Negatif 3K. Okay. Itu kita dah dapat cerita dia tentang ni kan. Okay. Jadi apa nak buat seterusnya? Dia kata sama. Kita samakan. Kita buat apa? Gantikan. Substitute. Saya bawa ke sana. Basket. FG sama dengan GF. Sama dengan. Siapa FG? Ni. Ambil masuk. 6H tolak 9X campur K. Siapa GF? Masuk. 2H tolak 9X tolak 3K. Sekarang dia nak apa? Dia nak kita hubungkan K dengan K, H dengan K je. Ataupun K dengan H. Dia nak ke X? Tak nak. Jadi kita tengok betul. Boleh tak X tu dihapuskan? Tengok. Negatif 9. Negatif 9. Mampus terus. Yang tinggal apa? 6H tambah K sama dengan 2H tolak 3K. Okey. Kumpulkan H satu side, kumpulkan K satu side. H 6H tolak 2H sama dengan negatif 3K tolak K. Dapat jawapan kita yang ini 4H, yang ini negatif 4K. Hubungkan, kita pilih H lah, senang kan? Jadi H sama dengan negatif 4K per 4. Jawapan akhir kita H sama dengan negatif K. Selesai. Itu cerita dia.
Okey, panjang macam tu dia kumpul lebih. Dalam exam biasanya kalau macam ni insya-Allah lah kamu akan dapat lebih kurang saya rasa ini soalan jenis 4 markah. 4 markah. Boleh? Okey? Sebenarnya ni bahagian ni sebenarnya yang ini yang susah. Yang awal-awal nak faham fungsi ni susah. Kan? Bila dia masuk selepas dia terkena ada yang mudah juga. Bukan MX ni makin lama susah. Tak. Kan? Bila kamu dah faham patutnya makin lama kamu kena rasa benda tu makin senang. Okey? Jom. Buka sebelah. Nombor latih diri 1.5. Okey. Masa baca kejap. Saya rasa earphone saya dah okey. Kalau earphone dah okey, saya kena pakai earphone dah sikit. Saya tak dengar korang cakap apa. Okay, very good. Test. Oh, Siti Sarimah. Tak perasan, Boleh ikut ke, Sarimah? Boleh? Adakah saya? Lilia Sarimah. Okey, 1.5. Tengok soalan yang pertama, 1.5. 1. Diberi fungsi F dan G. F X sama dengan 2X tambah 1. Kemudian G X sama dengan X per X tolak 1. Ada syarat masa pengiraan? Tak perlu letak syarat. Okey? Tengok soalan dia. Soalan FG3. FG3. Tadi FG ada tambah nombor. Nampak? Okay. Sekarang kita tengok macam mana cerita saya nak selesaikan dia. Simple je tengok. Bila dia minta FG3, sama macam tadi konsep dia. Maksud dia, G nak masuk dalam F. Tapi yang nak masuk bukan G seorang. G nak masuk dengan G3. Nampak? Jadi jalan kerja dia sebenarnya, biasanya saya galakkan pelajar, kalau ada nombor, kita selesaikan dia dulu. Contoh G3, saya akan pergi cari G3 dulu. Maksudnya, apa maksud G3? G3 maksudnya G tempat 3. Siapa punya tempat ni? X. Maksudnya X kita kena ganti dengan 3. X mana? Semua X. Semua X kena ganti dengan 3. Jadi kita akan gantikan 3 per 3 tolak 1. Yang ni jangan. Yang tu syarat. Syarat masa pengiraan jangan kira. Yang jadi apa sini jadi? 3 per 2. Nampak? Jadi kat sini, kita dah tukar soalan ni menjadi F 3 per 2. Nampak? Kenapa jadi macam ni? G3 kita dah tukar jadi 3 per 2. Sekarang apa pula kerja kamu? Kamu kena buat apa? 3 per 2 kena masuk dalam F. 3 per 2 masuk dalam F. Jadi jawapan akan jadi 2 kurungan 3 per 2 campur 1. Matilah 2 ni. Yang tinggal jawapan akhir kita 4. Dia lagi senang sebenarnya. Itu kena tak anda faham. Ada pelajar di silap dia, bukan silap dia tu bukan silap, kita tak panggil silap tu. Dia jalan kerja dia buat lain. Contoh, ada pelajar dia tak buat macam ni. Dia buat macam ni. Dia pergi buat dulu FGX. Dia pergi buat dulu FGX. Maksudnya dia buat G masuk dalam F. G masuk dalam F. Jadi dia akan buat 2 buka tambah 1. Dia masukkan X
per X tolak 1. Sama juga cara dia. Bila dia dah buat benda ni, baru dia masukkan FG3. Dia gantikan X dengan 3. Dapat 2. 3 per 3 tolak 1 campur 1. Dia ambil kalkulator, dia tekan. Dapat jawapan 4. Sama kaedah. Dua-dua kaedah. Cuma satu ni kaedah kita pisahkan. Yang ni kaedah sekalikan. Ikan boleh guna. Mana-mana kaedah boleh pakai. Sama je. Jawapan akhir dia tetap sama. Cuma saya suka kaedah yang saya pisahkan ni sebab kalau kadang-kadang persamaan kita pelik-pelik, ada pecahan pelik-pelik semua pening. Saya gunakan kaedah yang kita pisahkan. Okey, nombor 1 A. Nombor 2. Bukan nombor 2. 1 B. Silap. Okey, 1 B kita soalan ni dia bagi Fx sama dengan 5x tambah 6. Gx sama dengan 2x tolak 1. Soalan suruh cari Gf negatif 1/5. Nampak? Sama cerita dia. Kalau guna kaedah sekali, kita buat terus. Kaedah terpisah, kita pisahkan. Okay? Jadi, biasanya kalau dalam homework kamu, saya rasa cikgu kamu suruh buat sekali pun. Kita buat sekali dulu lah hari ni. Saya tak suka sekali, saya suka pisah. Tapi nanti kamu buat homework nanti, dia suruh buat sekali. Jadi kita buat sekali hari ni. Sekali maksudnya apa? Kita kena fikir F masuk dalam G. F masuk dalam G. Jadi G kena buka. 2 buka tolak 1. Siapa masuk? F masuk. F masuk kat situ adalah 5x tambah 6. Okey. Sebab dekat tempat X ni saya dah ganti dengan negatif 1/5. Saya kena ganti terus kat situ. Dengan negatif 1/5. Ataupun kalau saya nak biar X, jadi saya kena letak X dulu. Kalau nak biar, kena letak X dulu. Di bawah tu baru kita buat. G, F, negatif 1/5 baru kita ganti. 5 negatif 1/5 campur 6 tolak 1. Ada kena ikut sistem dia. Kalau selagi sini ada X, belah kanan mesti ada X lagi. Bila dah ganti nombor, kanan pun ganti nombor. Mati. Yang tinggal 2 negatif 1 campur 6 dapat 5 tolak 1. Jawapan kita 10 tolak 1, 9. Okey? Boleh? Senang sikit lah. Okey? Bawah tu. Yang bawah tu dia start dah ada apa? Kuasa 2. Dia dah start ada kuasa 2. Jom. Mana tu? Padam lah. Okey. C. Jaga-jaga. Ada kuasa 2 kat situ. Fx dia pun ada fraction. X tambah 1 per X tolak 3. Okey. Kemudian Gx sama dengan 6 X tolak 2. Syarat saya tak buat dah. Sebab apa? Kita nak buat pengiraan. Yang pertama, F kuasa 2, 4. Faham? Kalau kita guna kaedah serentak, panjang cerita dia. Sebab ni kena letak pressure, ni kena letak pressure, panjang cerita dia. Jadi saya akan gunakan kalau macam ni, yang sesuai kita buat apa? Kaedah terpisah. Lebih sesuai kita buat kaedah terpisah. Sama dengan F4. Maka F4 adalah sama dengan 4 campur 1 per 4 tolak 3. Dapat 5. Dia lagi senang. Dia tengok keadaan. Jadi kat sini maksudnya dia dah jadi F5. Ganti masuk terus. 5 campur 1 per 5 tolak 3. Dapat 6 per 2. Jawapan akhir 3. Dia tengok keadaan.
Kalau fraction biasanya tolonglah buat yang pisah. Jangan buat sekali. Berpinau mata tengok ada pecahan dalam pecahan. Okey. Ini nampak easy. Cuma kita buat ni dulu, ambil bawa balik. Dia macam request tau. Macam kita dapat ni, pergi sini, Mama Ida. Mana F4 dia request. F4 pun pergi buat kerja dia dulu. Okey, dah dapat 5, bagi balik. Bagi balik, kerja dia boleh diteruskan. Okey. C. Masih lagi C. Tadi kita dah buat F2. Seorang lagi apa? G2 pula. G2 pula. Okey. Jadi kat sini kita tengok cerita dia adalah G2 1/2. Sama kat macam tadi. Kita pergi buat apa dulu? Yang terbaik kita pergi buat dulu G 1/2. Pergi kira dulu kejap. Request minta saya nak G 1/2. Jadi tengok dekat G, X kena gantikan dengan 1/2. Okey, kalau kamu tak boleh nak gunakan congak, kamu boleh guna kalkulator, tak ada masalah. Kalau guna kalkulator, kau tekan je kalkulator tak bracket. Tekan je kalkulator. Iaitu 6. Okay, tekan je. 6. Pakai bahagi. Bahagi ni. Pakai bahagi biasa je. Bracket. 1/2 boleh pakai 0.5. Senang. Tolak 2. Dah. Kamu akan dapat negatif 4. Dia senang kira. Sini akan dapat negatif 4. Masuk sini. G. Ini dah ada nilai negatif 4. Jadi terus ambil masuk. Jawapan akan dapat 6/-4 tolak 2. Dapat 6/-6 sama dengan negatif 1. Okey, simple. Okay. Cuba kamu jawab soalan B. Pak, A, B, C senang saya dah buat. Yang susah kamu try. Okey, cuba. Boleh? Okey. Terus senang sebenarnya bukan senang sebenarnya, tapi kalau kamu dah dapat rasa macam boleh buat, insya-Allah alhamdulillah lega sikitlah sebab ini topik pertama dalam admin okey. Di
Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Gx sama dengan 2 per X tolak 2. Dan bila kamu faham teknik terpisah tu, lega tau sebenarnya. Jadi F kuasa 2 negatif 1. Maksudnya F negatif 1. Request kita adalah pada F negatif 1. Kita pergi request F negatif 1. Kita akan dapat negatif 1 kuasa 2 tolak 4. Jadi kita akan dapat itu 1 tolak 4 sama dengan negatif 3. Patah balik bawah. F negatif 3. Benda macam ni boleh pakai kalau ada nombor je. Kalau tak ada nombor tak boleh pakai macam ni. Jadi kita buat F negatif 3 pula masuk. Negatif 3 kuasa 2 tolak 4. Kita akan dapat 9 tolak 4. Jawapan akhir kita akan dapat 5. Simple je. So, bila kau faham yang terpisah ni, dia bagilah macam mana nombor pun kita boleh buat. Susah macam mana equation pun sama kita layan. Tak ada masalah. G21. Jadi kita pergi sama juga G1. Request kita adalah G1. Request G1 sama dengan 2 per 1 tolak 2. Dapat 2 bahagi dengan negatif 1, negatif 2. Penuh masuk. Macam orang lain ni. Okey. Okey, bawa balik. Jadi G, kita masuk, dia akan jadi apa? Negatif 2 pula. Jawapan akhir akan dapat 2 per negatif 2 tolak 2 dapat 2 per negatif 4 sama dengan negatif 1 per 2. Boleh apa? Di sini dah senang dah. Kamu ni biasanya selepas buat 2-3 bahagian kamu patutnya dah kamu dah rasa macam wah, ada idea. Math taklah susah mana pun. Cuma kadang-kadang agak lemah sikit dekat cikgu nak pindah-pindah tu kadang-kadang lemah dah. Tak apa, nanti kita buat planning algebra sekali. Bagi kau algebra sikit baru senang kita buat topik and okey. Satu lagi. Last nombor 2. Saya kasih habis. Okey, nombor 2. Tengok. Bagi setiap fungsi berikut, cari nilai bagi objek X. Wow. Cari nilai bagi objek X. Okey. A. Maksud dia apa? Dia suruh cari X tak? Dia bagi FG sama dengan 2X tolak 5. Yang mana yang kedua dia bagi GX sama dengan 10 per X. Apa soalan dia? Dia kata cari X berapa. Okey. Apa maklumat seterusnya? Dia bagi GFG. FGX sama dengan 5. Jadi apa kita nak buat? Kita kena pergi carilah benda ni. Namanya FGX. Nampak? Carilah. Macam mana nak buat FGX? Kita kena buka F. G masuk dalam F. Kita buka. Kita dapat apa? 2 buka tolak 5 sama dengan 5. Masuk. G masuk. 10 per X. Ni kena cekak algebra ni. Nampak? Ni sini. 20 per X. Ni sini. Ni sini. 5 campur 5. 10. Macam dapat X? Tukar tempat. Ni tukar tempat. 20 per 10 sama dengan X. Oleh sebab itu, makanya X dapat 2. Kadang dia cerita tu, cerita gepak lah macam mana. Buat ni je. Kalau buat nampak kita tahu cara dia macam mana selesai ni. Okay? Kita tengok B pula. Boleh? Dah ambil. Okay, B pula B, tengok B. Dia bagi apa? Fx
sama dengan X kuasa 2 tolak 1. GX sama dengan 2X tambah 1. Dia bagi GFX sama dengan 7. Dia pun nak kena cari GFX. Mana GFX? Masukkan F ke dalam G. Buka G. 2 buka tambah 1 sama dengan 7. Masuk X kuasa 2 tolak 1. Selesaikan. Ini tak perlu expand. Kalau macam ni kamu tak perlu expand pun kamu tengok. Itu sebab apa? Sebab X sorang-sorang. Kita akan buat 2 X kuasa 2 tolak 1 sama dengan 7 tolak 1. Tinggal 6. Baik? Jadi 6, 2 pergi nampak. Darab pergi sebelah jadi bahagi. Jadi X kuasa 2 tolak 1, 6 bahagi 2. Jadi 3. Jadi X kuasa 2 sama dengan 3 tambah 1, 4. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita. Tadi square root akan menghasilkan 2 jawapan. Jadi X akan dapat jawapan square root of 4 dapat plus minus 2. Boleh tulis macam ni. Okey. C. Saya habiskan. C ni. Dah? Okey. Warna merah ni. Dia nampak ke? Nampak? Tak perasan tak buat. Maka saya habis. Ya, tinggal marker merah je. Aduh. Okey. C. Tengok. Fx sama dengan 3x tolak 2. Dan F kuasa 2x pula dia buat. 10. Jadi apa kita buat kat sini? Ini kita kena jadikan apa? Kita dia kena dapat F square. F square. Jadi siapa F square kita? F equal to 10. F buka sama dengan 10. F masuk. Nampak? Dalam kurungan, satu je X ada. Kat luar tak ada X. Jadi tak payah X expand. Boleh kita try. Okay. 3X tolak 2 sama dengan 10 tambah 2, 12. Okay. 3 darab potong jadi bahagi 3. Yang tinggal 3X tolak 2 sama dengan 4. Negatif pindah sebelah. 3X sama dengan 6. X dapat 6 bahagi 3, 2. Boleh Okey. Jadi saya tinggal kat korang. Satu je aku tinggal kat korang. Yang tinggal 2D. Yang tu untuk kamu buat homework selama seminggu. Selama seminggu satu tu je. Hari-hari tulis satu huruf. Lama-lama siap. Jangan risau. Cuba. Kalau sangkut nanti boleh mesej saya. Tak masalah. Boleh Okey. Macam mana hari ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Macam mana? Boleh ke? Boleh. Boleh kalau boleh, masa kita pun dah nak habis dah Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada sebarang masalah, kamu post saja. Sebab kamu yang dah ada dalam grup tu, kamu boleh snap and post, saya akan jawab. Yang mana yang tak ada dalam grup, form 4 tu, kamu WhatsApp saya sekejap lagi. WhatsApp saya direct, minta masuk dalam grup. Okay? Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Besok. Apa yang ambil mat besok matematik besok sama masa yang sama. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you, cikgu. Sama.